Saya pernah pergi Selangor. Dah lah jauh daripada tempat saya duduk Pandai Indah. Pergi mana tempat tu saya tak ingat. Loh, mai ada berapa kerat kan? Dah lah kita pergi jauh. Aduh, letih tengok. Nak ceramah tak ada mood. Aku duduk tengok ada 2-3 orang sat-sat mangkit pergi belayar, sat-sat mangkit pergi belayar. Kencing tak lawan. Hak 3-4 orang sandar atas dinding, lena. Itu siapa nak dengar ceramah saya? Aku tak pergi dah sebab tu, bang betul. Tu cerita dia tuan-tuan, nasib pendakwah. Kita bukan seronok ketika orang ramai, tapi kalau Jumaat, ni peluang terbaik. Hari ni insya-Allah tuan-tuan dengar. Sebab negara kita kebelakangan ni tak ada cerita lain, cerita nak jadi pemimpin, nak jadi pemimpin, nak jadi. Hari ni saya nak jawab. Poin khutbah ini ialah poin khutbah Jabatan Agama Islam Selangor. Pada tahun 2013. Saya pergi ceramah di Selangor. Sampai awal masjid tu, saja ambil teks, tengok-tengok, ini sedap ni. Ya. Jadi poin ni bukan poin saya, Jabatan Agama Islam Selangor. Cuma saya tambah dengan ayat Quran dan hadis. Nak bagi lagi kuat hujah-hujah tersebut. Pasal tak ada dengar cerita lain lah. Duk berebut nak jadi pemimpin. Dah lah agung bagi darurat, padan muka semua. Pakai gigit jari. Kan? Hari ni kita dengar pasal kemungkinan esok lepas Ogos ni kemungkinan pilihan raya. Kalau COVID ni dah menurun, mungkin pilihan raya. Kita nak pilih pemimpin sekali ni. Tuan-tuan dengar garis panduan Allah dan Rasul, bukan daripada saya, daripada Allah dan Rasul. Kalau kita silap pilih pemimpin, saya akan bagi dalil apa akan berlaku pada kita di negeri akhirat kelak. Ini bukan soal remeh-temeh, ini soal penting. Jadi sebab itulah kita kata, kalau kita nak faham agama, kena menuntut ilmu agama. Bila kita jahil jadi macam ni, ini pemerintahan ini tak ada kaitan dengan agama. Ada orang kata, saya nak bagi tahu kat tuan-tuan, yang memisahkan politik dengan agama adalah ajaran Kristian yang terkandung dalam kitab Gospel Matius chapter 22 verse 16 to 22. Pergi tengok. Segregation ni adalah pemisahan. Saya sekolah orang putih, profesor kita adalah Profesor Jamaluddin Ali. Satu kelas dengan saya. Dia profesor, saya tak profesor. Saya ustaz besar-besar je. Dia mengaji pandai, tak mana tak? Profesor, Prof. Long time no see. Kan? Ni ajaran nak main ajak ni, politik suku, agama suku ni ajaran Kristian tau. Saya sebut tadi. Depa pun macam kita ke? Dia chapter surah lah. Surah ke-22 ayat 16 hingga 22. Pergi tengok. Itu secularism. Memisahkan politik dengan agama. Sedangkan Islam, Allah sebut dalam Quran surah An-Nahl ayat 89. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyana likulli syai'. Buka tafsir Dr. Hamka. Tak payah kitab besar. Buku kitab Arab kita tak faham. Pergi buka Dr. Hamka. Dan kami turunkan Al-Quranul Karim, kata Allah, untuk menjelaskan segala sesuatu. Dr. Hamka sebut soal politik pun Allah ajar. Soal kemasyarakatan, soal ekonomi, soal pendidikan, Islam ajak semua dah. Takkanlah kita sebagai seorang Islam tak yakin agama yang kita anut ini agama yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-Maidah ayat 3. Agama kita sempurna ni. Setelah turun ayat ni, beberapa hari, mungkin sebulan atau 80 hari selepas itu, Nabi wafat. Karena dah sempurna. Allah menurunkan Al-Quran melalui perantaraan wahyu, melalui Jibril pada Nabi SAW untuk mengajar manusia segala-galanya.
Termasuk ayat dalam surah Al-An'am ayat 38, ma farratna fil kitab min syai. Kami tinggalkan apa-apa sesuatu dalam Quran, semua ada. Bab politik, pemerintahan, perundangan, pendidikan. Kalau tuan-tuan nak tahu, main jumpa saya nak abang. Kan? Saya cari tak jumpa, saya telefon doktor tu lawat lah. Tapi di rumah saya ada bab Quran, indeks Al-Quran. Ayat bab apa, semua ada tuan-tuan. Takkan politik Islam tak jauh. Okey, Pak Haji no? Pak Haji, okey no? Ada seorang sokong pun jadilah. Tak hilang ruang pertaruhan. Jadi jangan biarkan hidup kita ni dalam kejahilan. Kejahilanlah yang menyebabkan umat Muhammad di akhir zaman meninggalkan Islam. Akhir sekali yang kedua, banyak faktor yang kedua kerana kebendaan. Ini pun satu haru ni. Orang meninggalkan Islam kerana benda. Benda ni, perkara ni berlaku ke atas Nabi. Ketika kafir Quraisy menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kebendaan. Muhammad, hang nak kahwin, kami cari perempuan yang paling cantik. Betul Pak Haji? Pak Haji mau kahwin lah tu. Nak. Hang nak jadi ketua, kami bagi jadi ketua. Hang nak harta, kami bagi harta. Dari dulu lagi Allah dah habaq benda ni akan berulang, dan kini ianya berulang. Nabi kata apa? Wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an asruka hadal amr ma taraktuhu hatta yuzhiru Allah au uhlaka duna al hadith. Kitab Dr. Yusuf Qaradawi dia letak hadis ni. Ini di antara dalil yang begitu jelas, begitu terang. Nabi menolak yakni tawaran lumayan, tawaran kebendaan, keduniaan, kerana dia tak akan meninggalkan Islam di penghujung. Sama ada aku menang ataupun aku binasa, mempertahankan perjuanganku. Tu Kalau tidak Tuhan tak cerita dalam Quran Ali Imran 177, innal ladzina ishtarawul kufra bil iman la yadurrullaha syai'a wa lahum adzabun alim. Tuhan cerita dah tuan-tuan, ada di kalangan umat Muhammad isu dia akan meninggalkan Islam kerana benda. Dah kata cukup ngam-ngam lah no. Tak apa, kita sambung. Jangan tidur lah nak. Baik, insyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan saya ada bawa produk-produk sikit, Tafiz Mutmainah yang saya urus. Kalau tuan-tuan nak menyumbang, ada tabung. Kami sedang membina kompleks 2.2 juta, dapat tak nak RM100,000 lah. Tapi lah ni memang slow, tak tahu bila nak siap. Sekolah kami alhamdulillah perkembangannya baik. SPM pun bukan cemerlang tapi baik. Ada dapat 9A, 7A, 6A, 5A. Kebanyakan tu semua hafal Quran 30 juzuk. Kalau tuan-tuan nak hantar anak cucu, sekali lagi dapatkan kat sana, kat bangsa itu, insya-Allah. Jadi pada tengah hari ni tajuk khutbah saya ialah pemimpin yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan salah pilih pemimpin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.